minum, isap rokok dengan seorang lelaki. Maknanya pergaulannya sangat bebas. Sangat bebas. Tak payah tu di sini pun tak jauh tuan-tuan pergi ke Padang Polo dan sebagainya, tuan boleh lihat. Artinya apa? Tuan-tuan, musuh Islam mengetahui kalau nak rosakkan sebuah bangsa dan masyarakat itu, eksploitasi wanita yang ada di dalamnya untuk merosakkan kaum lelaki di dalamnya. Formula 1 iklannya pakai apa? Tengok. Apa kaitan Formula 1 dengan orang tu? Apa kaitan laju kereta dengan? Tak ada kaitan langsung. Mereka menggunakan ini untuk, tuan-tuan, melemahkan iman manusia. Bila akhlak mereka rosak, dengan sebab ini mereka habis. Jadi hadirin yang saya kan, kita mohonlah, saya pun mohon diri saya, tuan-tuan, dia ustaz pun ustaz tuan-tuan, tapi ujian tetap ujian. Lagi ustaz ni tuan-tuan, kejap-kejap ada orang mesej, ustaz nak tanyalah ustaz, saya ni ada masalah keluarga ustaz. Saya ni ya Allah tu profile picture-nya muda-muda pula. So tuan-tuan, ni cerita sungguh, bukan cerita main-main. Cerita betul. Nah, lepas tu tak ada mesej, ada masalah lagi, mesej lagi. Ya Allah ya Karim. Nampak? Namanya fitnatun adarru 'ala ar-rijali min nisa'. Satu fitnah selepasku yang paling mudarat bagi lelaki adalah wanita. Sebab itu tuan-tuan, saya ingatkan diri saya sendiri dan mohon kepada Allah perlindungan. Tuan-tuan pun doakan saya dan semualah, baik lelaki baik perempuan tuan. Imam ke Bilal ke, dia bukan kira tuan, imam muda ke imam tua ke, pencetus ummah ke tak pencetus ummah tuan, siapa pun namanya manusia, itu ujian yang berat bagi dia, dunia dan wanita. Lalu tuan-tuan, ianya perlu betul-betul penjagaan. Sebab tu dalam surah An-Nur kan, Allah sebut apa? Allah sebut qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman lelaki supaya mereka tundukkan pandangan mereka. Sebab dia bermula dengan pandangan. Wa yahfazu furujahum, jaga kemaluan mereka. Ayat selepas itu, katakan kepada wanita-wanita supaya mereka tundukkan pandangan mereka. Tuan-tuan, nak tunduk pandangan ni bukan senang. Betul tak Ji? Oi tuan-tuan, tunduk tu pun payah dah. Sedangkan tak dapat apa pun daripadanya. Bukan boleh pegang, tak boleh pegang, tapi nak tengok juga. Kerana itu tuan-tuan, fitnah yang besar untuk jaga. Jadi tuan-tuan, bukan nak kata wanita ni buruk tak, tetapi dia mudah digunakan sebagai satu ujian. Tuan-tuan, ujian ini yang boleh merosakkan masyarakat. Dalam masa yang sama, wanita itu adalah merupakan orang-orang yang boleh mudah masuk ke dalam syurga Allah kalau dia orang yang menjaga kehormatan diri mereka. Jadi hadirin yang saya kasihan, itu perkara yang perlu kita amati, cermati dan jaga. Sebab itu tuan-tuan, musuh Islam dia masukkan macam-macam fashion dalam negara umat Islam. Supaya apa? Pakaian wanita itu membangkitkan keinginan lelaki dan akhirnya jatuh mereka kepada lembah kebinasaan. Ini nak kena jaga anak-anak muda kita tuan-tuan. Anak-anak muda kita yang lelaki yang masuk asrama, yang kerja luar negara, yang belajar di luar negara, hatta dalam negara, duduk di Kuala Lumpur, semua itu perlu dijaga dengan baik. Semoga Allah pelihara diri kita, zuriat keturunan kita, anak-anak kita daripada fitnah yang besar seperti ini. Allahumma amin. Baik hadirin semua, itu yang pertama. Okey, hadis yang kedua, doa mendapatkan takwa. Doa mendapatkan takwa. Minta kepada Allah, jangan tinggal doa ini, semoga Allah beri kepada kita takwa. Nabi sebut dalam hadisnya, an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, adalah Nabi itu berdoa dengan berkata, apa katanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, tuqa tu taqwa, wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Boleh hafal semua? Baca sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Maknanya apa?
Ya Allah, kami bermohon kepadamu, aku bermohon kepadamu, al-huda, sentiasa dalam bimbingan dan petunjuk. Itu jelas tuan-tuan, itu mudah kita nak faham maknanya apa. Wattuqa, sentiasa berada dalam keadaan ketakwaan. Ya Allah, aku minta kepada kamu hidayah. Ya Allah, aku minta kepada kamu tuqa. Tuqa ni penjagaan, pemeliharaan, agar kami jadi orang yang sangat berhati-hati daripada azabmu. Orang yang bertakwa ni tuan, orang yang sangat berhati-hati. Dia takut kalau buat ni Allah murka, buat ni Allah murka. Tuan-tuan, jadi kita nak kena minta kepada Allah Ta'ala itu tuan. Zaman-zaman hari ni nak jaga ketakwaan, satu ujian yang berat untuk kita terus tempuh nak jaga tuan-tuan. Baik kita, tuan-tuan boleh bayang kita, bukan kita lah, tuan-tuan lah. Tuan-tuan baik, saya tak baik tuan-tuan. Tuan-tuan yang orang masjid, baca Quran, zikir, kadang-kadang kita pun susah nak jaga takwa. Cuba tuan-tuan bayangkan yang bukan orang masjid, yang bukan pergi majlis ilmu dan sebagainya. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah jaga kita dan berikan hidayah dan takwa kepada kita. Wattuqa wal afaf. Afaf maknanya apa? Afaf ni tuan-tuan daripada perkataan iffah. Iffah. Ada orang namanya Nurul Afifah, Siti Afifah. Iffah. Iffah ini adalah kehormatan diri. Maknanya orang yang jaga betul kehormatan dirinya. Maknanya tak adalah apa namanya sosial sangat, tak adalah huha, tak adalah ini. Dia orang tengok dia, istilahnya apa, jurus dia. Orang Kelantan kata jurus dia. Oh, tengok dia maknanya tak ada ketawa terbahak-bahak. Dia jaga penampilan dia, jaga akhlak dia. Itu namanya iffah. Dia tak cakap seluruh dengan sebarangan orang, tak gurau dengan sebarangan orang. Dia jaga diri dia, iffah. Kalau di universiti tu dia pergi bilik kuliah, habis dia dengar lecture, dia balik, jumpa kawan perempuan dia, balik sama-sama dah. Kalau kawan-kawan lain duduk dekat tepi apa namanya tandas, nyembang dengan orang lelaki, gurau lah, itulah, ketawa terbahak dah. Dia ni iffah, memiliki nilai, harga dan kehormatan diri yang mahal dan tinggi. Iffah. Wal afaf wal ghina. Ghina maknanya apa? Ghina ni maknanya bukan kaya tuan-tuan sebenarnya. Dalam tu ada kekayaan. Ghina ni maknanya yang lebih dalam. Kaya pun ghani, betul, ghina. Tapi ghina bukan ghani. Ghani kaya, ghina lain. Ghina artinya apa? Orang yang cukup. Cukup daripada meminta-minta kepada. Maknanya cukup. Dia rasa dirinya cukup. Dia tak perlu menagih kasih orang, tak perlu menagihkan kepada orang. Cukup. Wal ghina. 4 ni tuan-tuan, kalau ada dalam diri seseorang, cukup baik dah dunia dan akhirat dia. Cukup baik dunia akhirat dia. Dia ada hidayah, dia ada takwa, dia ada harga diri yang tak dilacurkan, yang tidak dijual harga dirinya. Ada orang bayar dia 10,000, habis dijual harga diri dia. Ada orang berikan ini, dia jual maruah diri dia. Jatuhkan? Tak. Dia jaga harga dirinya. Afaf. Jaga harga dirinya, maruah dirinya, namanya dijaga dengan baik. Wal ghina. Dan sifat dia adalah sifat yang cukup daripada segala manusia. Orang tak perlukan dia, dia pun okey. Orang perlukan dia, dia siap berkhidmat. Dia perlu, tetapi menagihkan kepada manusia, itu bukan daripada sifat dia. Untuk peribadi diri yang tidak sekali-kali. Tuan-tuan, ghina. Sebab itu Nabi kata, al-ghina, orang yang kaya adalah ghinan nafs, yang jiwanya itu jiwa yang cukup. Tapi kalau jiwanya tak cukup, walaupun duitnya banyak kaya, dia sebenarnya masih tak kaya lagi. Sebab apa? Sebab dia tak cukup. Kecukupan itu, merasakan diri cukup, adalah satu kekayaan dalam jiwa manusia. Hadirin yang saya kasih sekalian, ini adalah hadis yang kedua yang perlu kita hafal doanya dan minta kepada Allah pemeliharaan dan penjagaan. Tuan-tuan, definisi takwa ni pernah ditanya Sayyidina Umar kepada Abu Darda, kalau tak silap saya. Dia tanya, wahai Abu Darda, ataupun Abu Darda tanya Sayyidina Umar, antara dua itulah tuan-tuan. Dia tanya, apakah itu takwa? Takwa ni apa takwa? Apa jawabnya? Dia kata, pernah tak engkau, bukan, seandainya engkau berjalan di malam yang gelap, di tempat yang banyak duri, apa engkau buat? Dia kata, syammartu, aku akan hati-hati bagi tak terpijak duri. Dia kata, itulah takwa. Hidup seorang yang penuh dengan kehati-hatian dan jaga diri agar tidak terkena mudarat dan masalah.
Boleh tuan? Itulah takwa. Jadi tuan, kita nak macam tu tuan. Bukan senang, susah tuan. Susah. Bukan senang, susah. Allahu Akbar. Semoga Allah bantu kita tuan, insya-Allah taala. Kalau Allah bantu kita tuan, benda yang susah akan dirasakan senang. Betul tuan. Bila Allah Taala hilangkan dalam jiwa kita benda-benda tu, dia jadi baik kita. Tapi kalau dia nak uji, datang benda-benda yang jahat itu, sukar kita. Maka kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala akan kekuatan tersebut. Yang kedua, hadis yang terakhir. Masa kita pun dah habis lagu 10 dah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi bazar Ramadan kan? Hadis ketiga je. Turunkan bawah. Hadis terus ni. Okey. An Abi Umamah Suddi bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutbu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW sebut pada haji perpisahan, haji terakhir Nabi buat, namanya Hajjatul Wada', haji terakhir. Nabi pernah berucap, Nabi kata apa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hati-hatilah diri kamu dengan segala perintah dan larangan Allah. Jaga betul-betul itu dengan baik. Pastikan diri kamu berada pada tempat yang dia nak dan tak ada pada tempat yang dia tak nak. Itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasallu khamsakum, sembahyang 5 waktu. Kamu takwa pada Allah, lepas tu kamu sembahyang 5 waktu. Itu je kamu buat kan. Sembahyang sunat tak buat, tarawih tak buat, witir tak buat. Sembahyang 5 waktu. Lepas tu wasumu syahrakum, puasa dalam bulan Ramadan. Takwa, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kemudian wa addu zakata amwalikum, kamu tunaikan zakat harta kamu. Keluarkan zakat. Lepas tu wa ati'u umara'akum, kamu taat pemerintah di kalangan kamu. Maksud taat pemerintah ni apa tuan-tuan? Maksud taat pemerintah di sini, orang yang memimpin urusan hidup kamu, urusan dunia kamu, selama yang disuruh itu perkara yang tidak menyalahi syariat dan tidak berdosa dan ada kemaslahatannya, maka taatilah ia. Sebagai contoh, ni zaman kita zaman SOP dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak argue dengan apa jua yang datang, semuanya boleh. Betul tak? Kenapa nak pakai face mask? Kenapa nak jarak solat? Kenapa ini? Dan pastinya mesti ada 2 ke 3 option dalam setiap perkara. Boleh je rapat-rapat tapi sanitize contohnya. Buat ini. Tetapi pemerintah pun memilih ini. Kesenang tuan. Tak boleh rentas negeri. Oi, bukan satu benda yang mudah nak diterima tuan-tuan. Lagi orang yang duduk negeri lain-lain. Bukan senang tengok. Tak boleh rentas daerah. Lagi dah, bukan senang. Tetapi tuan-tuan, di sana keluarnya kita untuk menjaga maslahah. Kalau ada 2 pilihan, yang 2, 3 pilihan tu semuanya tak dosa. Tapi dia memilih satu daripada 3 itu untuk kemaslahatan umum, awam. Kes terpencil, pencilah tuan-tuan. Maka Nabi suruh taat. Kenapa? Poinnya bukan poin taat itu ke tak taat itu, argue ke tak argue, apa dibuat itu selaras ke tak selaras. Poinnya adalah kalau orang yang memimpin kita, tak kira siapa yang memimpin kita, lalu semua orang membantah, pasti akan wujud ketidakstabilan dalam masyarakat. Betul tak tuan? Saya bagi contoh yang mudah. Keluar satu kenyataan, okey, iaitu naik motor sudah tidak perlu memakai helmet. Sebahagian besar setuju, tak payah keluar duit beli helmet. Sebahagian lagi kata, tak, kekalkan, nanti kalau aksiden macam mana? Kan begitu kan? Kalaulah ada satu keputusan yang tidak dipersetujui oleh semua orang, boleh membantahnya, pasti dalam masyarakat akan gaduh antara yang setuju dengan tak setuju. Faham tuan-tuan? Okey. Gunakan sanitizer ataupun vaksin wajib. Ada pilihan-pilihan, tak pilihan, contohnya begitu. Tuan-tuan, maka mentaatinya. Kalau selama ada pilihan, pilihlah tuan-tuan. Kalau pilih nak ke tak nak, itu pilihlah. Tapi selama tak ada pilihan, nak keluar negara, mesti telah mendapat sekian dan sekian.
Kalau kita membantah dan semua orang membantah, akhirnya masyarakat akan hidup. Yang setuju gaduh dengan yang tak setuju. Yang tak setuju kata dia. Maka bila ada satu yang disepakati, akhirnya kita ketepikan pandangan peribadi dan memilih apa yang paling masalah. Syaratnya ada kemaslahatan. Kalau tak ada kemaslahatan, tak. Yang kedua, tak ada unsur dosa di sana. Kalau ada unsur dosa, tak boleh. Dan maksiat. Itu je. Kalau ada unsur dosa, tak boleh taat kepada pemerintah. Okey. Kalau memudaratkan, juga tak boleh. Dia mesti memilih pada perkara yang berikan masalah. Nabi kata apa? Takwa kepada Allah, diri kamu selamat. Sembahyang 5 waktu, diri kamu selamat. Puasa bulan Ramadan, diri kamu selamat. Zakat harta kamu, diri kamu dan masyarakat bahagia kerana dapat harta zakat. Taat pemerintah di kalangan kamu mewujudkan kestabilan dalam masyarakat. Kalau tak ada, masyarakat takkan stabil. Bergaduh sana sini. 2-3 puak yang ada pandangan beza, semuanya akan bergaduh. Nabi kata, kalau kamu buat 5 ini, takwa pada Allah, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, taat pemerintah pada perkara yang tidak dosa dan maksiat dan ada maslahat, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini lawan kepada makna pemberontakan, lawan kepada makna revolusi yang menjatuhkan, maka itu terkeluar daripada makna ini. Bukan bermakna pemerintah itu maksum, tak sekali-kali. Pemerintah boleh melakukan kesalahan, pemerintah boleh tersilap, tetapi untuk menjaga kestabilan, dia mesti ada satu perkara yang dipegang, satu keputusan yang dicapai. Kalau tak, manusia tak akan hidup dalam keadaan aman. Baik tuan, baik hadirin yang saya kasih sekalian, ini adalah makna daripada hadis yang poinnya adalah takwa kepada Allah adalah jalan orang-orang soleh untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Saya harap 3 hadis ini dapat kita fahami dengan baik. Jadi hadis yang pertama tadi apa dia? Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Kerana 2 ini paling senang menjerumuskan kita kepada kerosakan dan kebahaya kebinasaan. Dan jagalah wanita di kalangan kita, jaga harga diri mereka. Tuan-tuan dengar tak yang baru ni, Suhakam? Tahu tak cerita Suhakam dalam sekitar sebulan ni? Suhakam menuntut industri seksual diiktiraf sebagai pekerjaan. Maknanya pelacur boleh dapat KDSP dan Sokso lepas ni. Kalau diiktiraf lah. Ni cerita tak diiktiraf lah. Tuan-tuan, Suhakam minta. Tu yang buat debat dekat TV tu dengan Presiden Ummah, Presiden Pembela Ummah, Tuan Haji Aminuddin, tuan-tuan. Aminuddin pun hentam lah betul, tuan-tuan. Macam mana boleh jadikan sektor, tuan-tuan. Itu tuntutan Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, tuan-tuan. Maknanya kalaulah pelacuran boleh jadi satu industri pekerjaan, lepas ni Job Street keluarkan iklan. Job Street boleh keluarkan iklan, Facebook ada keluar iklan, jawatan kosong, kerja kosong. Tuan-tuan. Itu zamannya. Nabi sebut tanpa ada yang ini pun Nabi kata ittaqud dunya wattaqun nisa. Jadi tuan-tuan, apa pelajaran kita? Ketika kita berhadapan dengan dunia, kita ingat hadis ini supaya kita tak jatuh meninggalkan iman, prinsip, akidah kita kerana dunia. Sama juga wanita, kita berhadapan dengan dia, hati-hati betul-betul. Mana boleh jaga dengan baik, tuan-tuan. Kerana syaitan akan biasa menggunakan wanita untuk merosakkan orang yang beriman di kalangan mereka. Kemudian yang hadis kedua adalah doa yang kita selalu minta kepada Allah agar kita dikekalkan dalam takwa. Pelajaran hadis yang ketiga apa dia? 5 perkara kalau kita buat dalam diri kita, dalam hidup kita, insya-Allah itu jalan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, iaitu takwa pada Allah, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, taat kepada pemerintah selama tidak ada unsur maksiat dan dosa di dalamnya. Kemudian maka kamu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan? Ini kelas terakhir, tuan-tuan. Nak tanya soalan silakan. Saya buka selama 2 jam soalan. Nah. Orang Pakistan. Wanita. Okey, ha. Terima kasih. Kita nak ambil orang wanita, orang perempuan dia jalan tepi jalan, mungkin kereta dia rosak. Jadi kita nak hantar dia ke depan jalan simpang sana, bagi dia panggil pomen ke, singgah kedai, balai polis ke apa. Jadi nak tumpankan ke tidak? Tuan-tuan, itu kita belajar dalam hadis
Kita baca kat sini ke? Oh, tempat lain. Nabi kata apa? Istafti qalbak. Minta fatwa kepada hatimu. Maksudnya apa? Kalau aku ambil, datangkan tak fitnah dan ujian. Kalau setakat 50 meter tuan-tuan hantar ke depan, 100 meter ke depan, insya-Allah dia okey. Tapi kalau tuan-tuan hantar dia sampai ke Great, wanitanya muda pula, muka Pakistan contohnya, tuan. Okey, tuan. Jadi mungkin bahaya berlaku. Tuan, bahaya berlaku begitu. Jadi maknanya istafti qalbak. Tanya hati kita yang beriman tu, bagus ke tak bagus buat? Terjaga ke tak terjaga? Lepas tu tengok pula yang kita bawa tu wanita yang macam mana. Kalau dia mungkin taraf makcik dengan kita, okey, tak ada masalah. Mungkin taraf opah dengan kita, okey, tak ada masalah. Kan? Tapi macam tu. Jadi kita tengok suasana dan keadaan yang kita bawa itu memungkinkan tak kita teruji ataupun bahaya. Kalau tak okey. Okey, kalau ya, kita elakkan, biar orang lain yang bawa atau tolongkan telefon dan sebagainya. Okay, kan? Saya baru ni naik Kota Raja, naik ke atas, sampai tengah tu ada kereta minyak habis. Perempuan dah naik kereta Saga. Tapi sebab tarafnya makcik, saya kata, makcik nak tumpang tak? Dia pula yang takut dengan saya. Pakai kefiah pula tu kan? Dia pula takut dengan saya. Dia takut nak naik, nak tumpang saya. Saya hantar dekat chalet atas tu, pasal dia dari sana dia masak kan? Gitu. Maksudnya ada suasana yang boleh mendatangkan fitnah dan bahaya kat diri kita. Okey, bahaya kat diri kita. Jadi ada suasana yang tidak seperti itu. Jadi kalau seorang pakcik dia kata, anak pakcik nak pergi belajar kat UK ni, kamu pun nak pergi London kan? Boleh tak kamu tolong bawa dia sampai dia masuk ke asrama sana, tolong daftarkan. Oh, bahayalah tuan-tuan. Dan dia berdua daftarkan itu, ini apa, kita tahu di sana luar. Jadi benda macam tu dijauhi. Tapi kalau suasana yang tidak mendatangkan fitnah, tidak mengapa. Ataupun tidak bahaya kepada kita, tak mengapa. Benar? Ada soalan lain? Sekejap je, yang sana dulu angkat tangan. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah syarat yang dibolehkan bahawa rakyat itu memberontak kepada pemimpin? Jawapan yang pertama, apabila perkara yang paling asas dalam agama diharamkan dan dilarang untuk diamalkan. Seperti solat tak boleh, hijab kena buka. Maka pada saat itu, apa yang difahami dalam agama darurah, penting, waktu itu diharamkan, maka rakyat boleh bangkit untuk menuntut ataupun menjatuhkannya. Ingat, perkara yang difahami dalam agama penting. Tapi kalau yang dia tak bagi itu bukan tak boleh sembahyang, cuma kapasitinya kena jaga, itu lain. Sembahyang tetap dibolehkan. Ini dia kata apa? Semua umat Islam tak boleh berpuasa. Siapa yang tak makan, kena denda. Nampak? Semua orang tak boleh. Itu. Wanita-wanita wajib buka tudung. Pada saat itu orang Islam boleh bangkit menuntut haknya. Kerana apa? Kerana itu kalau dia buat, dia telah memaksiati Allah. Nampak? Tapi kalau dia tak, contohnya keluar minta tak boleh sembahyang raya melainkan dalam kapasiti sekian, itu bukan tak bagi sembahyang, bagi sembahyang, cuma dihalalkan sembahyangnya. Jadi apabila perkara dalam agama yang bersifat asas diharamkan, maka boleh dia bangun berontak untuk mendapatkan hak tersebut. Okey. Kalau negara itu negara kafir, dia diwajibkan untuk pindah negara, pergi ke negara orang Islam. Dia orang Islam, duduk dalam negara kafir dan dipaksa ataupun tak dibenarkan untuk beramal dengan agamanya, dia wajib dalam Islam hijrah ke negeri yang lain untuk mengamalkan agamanya. Okey, itu. Jadi itu salah satu daripada syaratnya. Adapun tengok, maksiat seorang pemimpin tidak mengharuskan kita memberontak ke atasnya. Tuan-tuan pernah dengar seorang khalifah bernama Hajjaj? Khalifah Abbasiyah yang terkenal. Okey, ada riwayat kata dia sebenarnya orang baik, tapi banyak cerita mengatakan dia sebenarnya tak baik. Tapi wallahu alam, kita serah pada Allah. Kita baca dua-dua riwayat tu, tapi kita ceritanya orang memberontak atau benci sangat dia pasal dia banyak buat dosa, buat maksiat, buat itu, buat ini. Tapi dia khalifah. Hasan Al-Basri tidak ambil jalan memberontak. Kerana apa? Kerana jahat dia adalah dia peribadi. Faham tak? Tetapi jawatan dia adalah jawatan menjaga keselamatan maslahat umat. Jadi maksiat ataupun dia sebagai dia jahat dia dengan Allah itu satu sudut, tetapi dia memberikan kesan kepada kejahatan manusia itu satu yang lain. Kalau diharamkan solat, diharamkan gitu. Jadi tuan-tuan kena bezakan. Ini ilmu ni besar nak dibincangkan. Ilmu ini dipanggil sebagai siasah asy-syar'iyyah.
tuan-tuan, yang sangat luas perbicaraannya, tapi ringkasnya adalah begitu. Selama tidak menghalalkan yang haram ataupun dia tidak menghalang perkara yang diketahui dalam agama penting, maka selama itu dengar dan taat mesti lakukan. Tujuan dengan taat ni tuan-tuan bukan ta'assub, bukan membabi buta, bukan, tak. Tujuannya apa dia? Menjaga kestabilan masyarakat. Sebab kalau tak ada itu, masyarakat akan bergaduh, berpecah belah. Silakan Tuan Haji. Siapa yang nak balik boleh balik. Hari ni kita 2 jam untuk soal jawab. Dah lupa dah. Okey, yang lain dulu kalau ada. Dapat? Pandangan yang indah tadi. Baik. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, tuan-tuan pergi rumah, oh ya Allah, besarnya rumah dia, cantiknya, kolam dia, tanaman dia, bonsainya, ya Allah, bajunya banyaknya, satu stok pakaian saja. Maka jawapannya adalah menyebut Masya Allah, la quwata illa billah. Dengan ucapan itu kita akan terjaga dan terselamat daripada tertipu dengan ujian tersebut. Maknanya kita bukan kata jahat benda tu, cuma kita kata Masya Allah, la quwata illa billah, besarnya rumah dia, Masya Allah, la quwata illa billah, cantiknya kebun dia, Masya Allah, la quwata illa billah, kereta dia cantik sekali. Maka perkataan itu memelihara kita daripada selamat dengan tipu dayanya. Ayat ni ada dalam suratul Kahfi. Allah dah sebut, in dakhalta jannataka qulta Masya Allahu la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa wala. Suratul Kahfi. Boleh? Okey, kalau tak ada apa-apa. Pandangan saya jelas. Orang kita, orang Islam menjadi pengadil racun cantik. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pernah dengar satu masa dulu ada seorang mufti Selangor namanya Allahyarham Datuk Ishak Baharom, kan? Antara yang lantang pada saat itu. Saya tu kecil lagi, saya rasa masih budak lagi agaknya, tuan-tuan. Okey, yang saya rasa disebabkan fatwanya yang mengharamkan ratu cantik pada waktu itu, beliau mendapat satu tekanan yang amat luar biasa. Hadirin semua.